Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati Allah, lagi moga kita juga diampuni oleh Allah pada awal pagi ini. Saya mengajak diri saya dan jemaah sama-sama kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam dan nikmat kehidupan. Seterusnya saya berpesan kepada diri saya, selepas juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana sesungguhnya kejayaan dunia dan akhirat kita bergantung kepada takwa. Sekaligus juga kita tidak lupa wahyu Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, sekali lagi syukur pada Allah, pagi ini kita dapat bersama untuk sambung pengajian kita. Buku Kitabul Kabair, Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi. Kitab ini yang sekitar ataupun imam yang sudah meninggal pada sekitar lebih kurang 700 tahun dahulu, dan alhamdulillah buku ini memperkenalkan kepada kita dosa-dosa besar untuk kita menginsafi diri kita. Dan kita tahu bertaubat ini adalah satu kewajipan. Maka untuk bertaubat kita tidak perlu kepada dosa, tetapi kita perlu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tajuk yang ke-15 dari buku Kitab Al-Kabair ataupun terjemahannya dosa-dosa besar, lari dari medan perang. Lari dari medan perang disebut dalam bahasa Arab al-firar min az-zahfi. Disebut di sini maksud lari dari medan perang ialah jika jumlah musuh tidak berlipat ganda dari jumlah kaum muslimin. Maknanya dalam konteks bilangan dan juga kemampuan. Jika keadaannya masih dalam keadaan boleh untuk berlawan, maka diharamkan untuk seorang mukmin dari berpaling lari dari medan peperangan.
Wa idza lam yazid ala dhifil muslimina, jika maksudnya tidak berganda terlalu ramai musuh, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin wa in ba'udat. Maksudnya kalau dia berpaling, seseorang mukmin ketika dalam peperangan, ya, jika dia berpaling ataupun dia berpusing membelok untuk siasat perang, illa mutaharrifan liqital, maknanya dia merancang satu benda baru atau menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Maknanya orang mukmin dia kena jaga betul-betul niat dia. Ini cerita termasuk berkaitan dengan niat, dan kita kena ingat niat juga mesti dengan perbuatan mesti tidak bersalahan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya dari surah Al-Anfal, barang siapa yang membelakangi mereka, yakni mundur waktu peperangan, jika perbuatan mundur itu bukan kerana berbelok atau yakni untuk satu siasatan ataupun taktik baru peperangan, ataupun bukan kerana hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, yakni mati kalau berlaku kematian, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan sangatlah buruk tempat kembalinya. Jadi peristiwa ataupun peperangan pertama sekali berkaitan dengan peperangan, kita faham berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Mesti ada dalam diri kita kemahuan untuk berjihad fi sabilillah dalam semua perkara secara umum, bahkan jihad secara khusus, iaitulah jihad berperang untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya jadi kalimah Allah la ilaha illallah itu yang tertinggi, dan kalimah yang lain dari itu, yakni kalimah syirik, dia menjadi yang rendah. Dan kita faham benda ni adalah berdasarkan kepada bahasa mudah yang kita tahu semenjak dari zaman Nabi secara khususnya sampailah zaman sekarang, disebut al-jihad fi sabilillah. Dan bila sebut jihad fi sabilillah ini, ada satu yang paling akhir, iaitulah perasaan kita kalau kita tidak mampu untuk bertindak secara agresif ataupun secara bersenjata. Kerana kita faham jihad ni bukannya boleh diisytiharkan oleh individu, kerana dia adalah kerja kerajaan, dan ia mesti diisytiharkan oleh mereka yang berkuasa. Jihad ni dia macam fatwa juga lebih kurang. Kita tak boleh keluarkan fatwa ikut suka kita. Fatwa dengan hukum hakam, kita kena ingat dia pada satu-satu masa dia berlainan. Contoh saya sebut beginilah, cerita berkaitan dengan anjing. Kalau orang tu dia tidak faham tentang hukum sentuh anjing, air liur anjing ke, ataupun perkara yang berkaitan dengan anjing, maka dia akan pergi tanya orang. Dia boleh tanya ustaz, dia boleh tanya orang yang tertentu. Di situ dia akan bertanya hukum. Bila bertanya hukum, maka bila dia mendapat satu hukum, dia kenalah, kerana dia jahil, maka orang bila diberitahu tentang hukum, dia kena patuh kepada hukum tersebut. Dia berbeza dengan fatwa. Fatwa ini digunakan dalam konteks umum.
Contohnya di Mesir, contohnya perkara berkaitan dengan anjing, mereka guna fatwa berdasarkan kepada mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik, secara mudahnya, anjing itu tidak dikira sebagai najis. Kalau bela sekalipun, dalam rumah sekalipun bela, paling tinggi hukum dia jadi makruh. Jangan pula bila saya sebut begini, mari kita pakat nak beramal dengan fatwa Mesir. Kerana apapun para ulama yang ada sekarang ini, bukan mereka mendakwa mereka lebih pandai dari ulama dulu, tapi mereka mengajak supaya kita berpegang dengan fatwa ataupun hukum hakam yang dikeluarkan oleh jumhur ulama, yakni majoriti, bukan mengambil kira dalam konteks mazhab yang tertentu sahaja. Di Mesir dikira macam tu. Kita tak nak bincang banyaklah, cuma saya nak sebut beza kita mengetahui satu hukum dengan satu fatwa. Jadi begitulah kita balik pada cerita asal berkaitan dengan untuk mengisytiharkan sesuatu peperangan ataupun untuk berperang, maka tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, kerana kita tahu selain dari hukum itu tertakluk kepada pihak kerajaan, pihak berkuasa, kita kena faham juga dipanggil siasah ataupun siasah syariah ataupun dalam konteks politik Islam dan politik dunia keadaan. Kemudian yang penting dalam keadaan yang kita faham ini, hukum secara fizikalnya satu benda, tetapi dalam diri kita satu benda lain. Kerana Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, malam yaghzu, Rasulullah kata, siapa yang tidak pernah berperang, bahasa ini Rasulullah sebut dengan jelas, malam yaghzu, sesiapa yang dia tidak pernah berperang, walam yuhaddis bihi nafsahu bil ghazwi, bahkan dia tidak pernah juga berbisik dalam hati dia, dalam hati dia tidak pernah ada rasa nak berperang, yakni untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang itu mati dalam keadaan salah satu cabang munafik. Mata ala syu'batin man lam yaghzu wa lam yuhaddis bihi nafsahu bil ghazwi. Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq. Pasal saya cek tadi, saya takut saya tersalah di hujung dia, kerana ada hadis lain, mata mitatal jahiliyah, itu hadis lain. Yang penting nak menceritakan tentang kejujuran, kerana bila kita bercakap tentang Islam, Muslim dan munafik ini, kita bercakap tentang kejujuran, kita dengan Allah SWT. Pasal orang munafik satu, orang Muslim yang bersifat ada ciri-ciri munafik, itu perkara yang kedua. Dan kita kena beza antara orang munafik dengan orang yang ada sifat-sifat munafik. Orang munafik ni, yakni dalam diri mereka itu ada kekufuran, maknanya mereka di sisi Allah dianggap sebagai orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disebut sebagai ada sifat-sifat munafik, itu contohnya bila bercakapnya nipu je. Itu contoh salah satu. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat munafik, kita tidak mahu sentuh juga perkara itu, cuma kita nak sebut di sini
kewajipan orang mukmin ialah mesti ada perasaan untuk berperang fi sabilillah. Apa maksud berperang fi sabilillah? Tadi Imam ada baca sikit ayat, saya nak ambil sikit. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dalam ayat tadi masa Imam baca rakaat yang pertama, ada sebut sikit, ada sikit. Apa lagi yang ada selepas kebenaran Islam, yang lain dari Islam itu semuanya kategori dia sesat belaka. Maknanya benda hak sudah ditentukan oleh Allah SWT. Benda yang Allah beri kelapangan kepada kita, maka kelapangan itu juga masuk dalam konteks Islam. Ada benda-benda yang Allah tidak tentukan hukum hakam dia. Tapi macam baru ni juga dalam medsos, khususnya dalam Facebook, bila ada pihak yang menyebut, kononnya, saya sebut perkataan kononnya supaya benda ni menjadi satu peringatan, iaitulah jika berlaku kematian, maka pembahagian harta dikatakan, kalau membahagikan harta secara faraid, dia kata boleh menimbulkan, kadang-kadang, mungkin dia sebut kadang-kadang ataupun dia tak sebut, boleh menimbulkan perbalahan. Maka untuk lari dari perbalahan itu lebih baik, katanya, dia kata lebih baik. Maka lafaz lebih baik itu tak kena tempat. Tak kena tempat. Dia kata lebih baik sama ada buat hibah ataupun wasiat dan perkara-perkara yang lain yang selain dari faraid. Jadi kita kena ingat, isu sekarang ni, pembahagian yang sudah ditentukan oleh Allah adalah pembahagian yang terbaik. Bila ada salah seorang dari pendakwah ataupun pakar faraid dalam negara kita, bila dia baca ataupun dia ditanya berkaitan dengan isu berkaitan dengan seorang isteri, kan, dengan jika seorang lelaki, lelaki dia meninggal dunia, dia ada isteri, anak tak ada, yang dia ada ialah adik-beradik dia, maka dalam konteks asal ialah isteri cuma dapat 1/8, kerana isteri tak ada anak, maka dia dapat 1/8. Hak lain boleh kepada adik-beradik lah. Secara mudahnya, saya tidak cakap secara detail, pembahagian dia begitu. Jadi dari sudut akal kata, isteri ini hidup barangkali 20, 30, 40 tahun, kan? Alhamdulillah, saya dengan isteri dah 29, nak masuk 30 tahun. Betul sini? Tak ingat. 29, betul lah, 29. Tahun 93, 29 tahun, betul lah. Nak masuk 30 tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, yang panjang umur lagi, ada sampai ada sampai 40 tahun. Macam saya pernah cerita, saya sebut di sini, barangkali orang tu pun dah tak ada dah. Saya pernah sebut, saya terlupa saya pernah sebut atau tidak. Tapi benda ni berlaku sekitar dalam hampir 20 tahun dulu, sekitar itulah. Masa saya mula-mula aktif dalam radio dulu, sebelum masuk TV, dalam radio. Ada seorang muslimat umur 76, masa dia telefon saya tu umur dia 76. Dia telefon, dia bagi tahu, ustaz, dia nak bercerai dengan suami dia. Terkejut saya. Jadi saya pun tanya dia, saya kata, saya panggil dia masa tu, saya panggil dia nenek lah, pasal saya masa tu baru pun tak sampai 30 lagi. Dia kata dia malu nak bercakap dengan saya. Bila dia dapat tahu umur saya baru 20-an, tak sampai 30, tapi dia kata tak apalah, pasal ustaz dia kata.
Maka bercakaplah dia dalam konteks nenek bercakap dengan ustaz. Saya panggil dia nenek lah. Saya kata nenek, saya kata kenapa nenek nak bercerai? Umur 76, dah berapa puluh tahun barangkali, pasal orang dulu kahwin umur belas kan. Suami umur berapa? Umur 90 lebih. Dia 70 lebih, umur suami 90 lebih. Rupanya dia rupanya suami dia kahwin dengan kakak dia ke adik dia, begitulah, mati kahwin pula dengan dia. Kahwin. Jadi begitulah, dan dia pun tak ada anak lah dengan suami dia. Jadi suami dia cuma ada anak dengan isteri yang pertama, maknanya dengan anak saudara, kira gitu. Tinggalkan benda tu, ada anak tiri je. Apa pun keadaan, dia cuma dapat 1/8. Cerita saya nak sebut saya sebut cerita dia tu, dia nak bercerai tapi tak jadi bercerai lah, pasal saya nasihat jangan, dah tua belaka dah. Saya kata ni 76, waktu 90 lebih kan, janganlah, kata jangan bercerai. Tapi saya kata pada dia, nenek ingat, nenek dah bersabar mungkin 40 tahun saya lebih kurang, saya sebut mungkin 40 tahun 50 tahun dah bersabar dengan dia. Pasal bila dia cerita kan, kita dapat faham ni suami dah umur 92 ke 93 masa tu. Barangkali saya kata bila-bila pun suami nak mati, bukan saya doa dia, rupanya tak apa sebutlah, mati sungguh. Mati sungguh. Muslimat kalau ada suami hak apa ni, hak garang-garang perangai hodoh, telefon saya. Saya sebut gitu, mati sungguh. Ini gurang, jangan jadi buat cerita jadi isu lah ni. Itu gurang. Allahu Akbar. Tapi itulah yang berlaku. Akhirnya lebih kurang lepas tu sebulan dia telefon balik, dia kata dia menangis. Bila dia menangis tu saya tanya dia, nenek nak bercakap macam mana ni, nenek menangis ni kan. Dia menangis, memang dia menangis. Saya kena tunggulah dengan telefon. Lepas tu dia kata, ustaz, suami dia meninggal dah, dia kata. Meninggal. Tapi baik orang perempuan ni baik. Dia kata, ustaz, walaupun dia disepak terajang, dimaki hamun, dia kata berpuluh tahun, dia halalkan semua. Dia kata dia halalkan semua. Pasal ialah dia kata diungkit, dia kata walaupun kena makan dari hasil hak suami juga kan, gaji ke pencen gitulah sampai akhir hayat. Jadi yang penting nak sebutkan di sini, yang saya nak sebut tu umur perkahwinan. Sampai ustaz yang terlibat ni, bila benda ni jadi persoalan, dia kata apa hikmah bila Allah kata cuma 1/8, sedangkan dia berkhidmat. Kalau orang saya tak tahu orang Melayu cakap macam mana, pasal isteri saya orang Bosnia. Dia kata dia orang Bosnia ni, dia bahasa orang masyarakat dia ada cara percakapan kan. Dia kata dah tua-tua, dia kata kalau perempuan tu dah tua, laki-laki tu dah tua, dia kata pasal apa perempuan tu nak kahwin lagi, contohnya. Nak buat apa? Baik dia tumpukan hidup dia dalam urusan peribadi, dari duduk basuh seluar dalam suami dia, dia kata. Pasal masing-masing nak mati belaka kan. Istilah disebut benda tu, disebut seluar dalam tu supaya barangkali orang tua-tua tak usah fikir yang perempuan jangan fikir nak kahwin sekali lagi lah. Bukan saya larang, jangan salah faham muslimin-muslimat. Kalau siapa nak usaha nak kahwin lah. Pasal kalau ada orang tanya, orang laki-laki, orang perempuan tua, ada nafsu tak? Kan? Ada nafsu tak? Pertama saya jawab, saya tak tahu pasal saya tak tua lagi. Tapi saya tidak mahu tanya orang tua. Tapi kalau dalam satu hadis Nabi, saya teringat Rasulullah kata ada salah satu yubghiduhumullahu yaumal qiyamah, ataupun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim.
ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan pandang dia pada hari kiamat. Di pada mahsyar Allah tak nak tengok pun, kan? Dan Allah tidak akan tegur pun dia. Tegur bukan tegur kesalahan, maknanya tegur siapa, Allah tidak akan siapa pun dia pada hari kiamat. Siapa dia? Ada 3. Antaranya Rasulullah kata asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Bila Rasulullah sebut asy-syaikh, syekh ni macam saya ni bukan syekh lagi lah, macam syekh, tak naklah saya tunjuk contoh syekh kat sini, tapi maknanya hak tua ni kalau boleh berzina boleh kahwin lagi lah. Tak percaya, mudah-mudahan panjang umur sahabat kita, dapat kahwin sekali lagi. Allahu Akbar. Yang penting muslimin dan muslimat, 30-40 tahun tiba-tiba dapat 1/8 sahaja kerana tak ada anak, kan? Jadi macam mana keadaan itu hukum? Kalau kita nak fikir tentang logik, ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita memandai-mandai buat satu keputusan baru, mengambil contohnya dalam bab hibah, dalam bab wasiat, kan? Benda yang bukan wajib, walaupun kita tak nafikan benda tu elok, hibah dan wasiat ni bagus sangat dituntut dalam Islam, tapi ini dia tidak boleh menandingi hukum yang difardukan, diwajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat begitu kerana kita saya rasa kalau kita buat begini akan selesai masalah. Kita kata, ada orang kata kalau bagi sama rata, saya rasa semua akan rasa adil. Dia tak faham perasaan macam perasaan saya orang lelaki. Bila saya dah tahu Allah bagi saya lebih, maka awak siapa nak tolong jadi juru cakap, kan? Dia barangkali dia tak tahu saya ada hutang, dengan sebab itu saya boleh bayar hutang saya, contoh begitu. Maka sudah tentu saya nak hak saya kalau saya dapat lebih. Jadi apa masalah bukan kerana hutang itu menjadi alasan, tak, tapi hukum Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Kalau isu takharuj itu cerita lain. Kalau lepas itu kita orang kerana dia dah kaya, dia tak nak, itu cerita lain. Tapi untuk kita menggantikan dengan satu kaedah lain, satu masalah besar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, ayat yang dibaca tadi. Apa lagi yang ada selepas kebenaran kecuali kalau kita buat sendiri dia jadi sesat. Baik, balik kepada cerita asal. Begitulah kita dengan berkaitan dengan hukum kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, dalam diri kita ni kena ada Islam, kena ada kemahuan untuk mengangkat yang paling tinggi secara nurani perasaan kita, dan kita nak tengok ada di atas dunia kita. Kita nak tengok, dapat tengok berlaku ke tak berlaku itu cerita lain. Tetapi Rasulullah kata man mata walam yaghzu, siapa yang mati dia tidak pernah berperang. Rasulullah tak kata berjihad. Kerana kalau berjihad ni, kita faham dah sekarang dia dah jadi satu macam-macam cabang jihad ekonomi. Tapi Rasulullah guna perkataan jelas, ghazwu walam yaghzu. Perkataan ghazwah ini maknanya peperangan, bersenjata. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, bahkan hati dia pun dia tidak pernah yuhaddis, maknanya menjadikan hati dia tu berkata-kata, maknanya seolah-olah suruh, sengaja. Orang Melayu kata sahaja aku. Bi ghazwin adalah apa kata bil ghazwi, dalam hati tak pernah disuruh, hati dia suruh berniat. Mata ada syubatin min nifaq, orang ini mati pada diri dia ada satu perangai orang munafik. Jadi kita kena ingat benda-benda ni adalah berkaitan dengan hukum Tuhan. Jadi ini baru peringkat
permulaan dalam suasana kita hidup. Jangan, kerana jihad ini tidak boleh dibatalkan oleh apa juga keadaan yang ada pada waktu itu. Aman, semua kaya, hidup senang belaka. Tak boleh masa tu untuk gantung hukum kefarduan berjihad. Dalam hati tetap kena ada. Benda ni kita kena ingatlah benda ni, kerana kita nak beri hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kepentingan peribadi kita, tapi untuk beri kepada Islam. Jadi benda yang lepas itu lebih teruk lagi jika seseorang yang sudah terlibat dalam medan peperangan, mutahar, orang yang berada dalam medan peperangan. Jadi dalam medan peperangan ada masa kita berperang, ada masa kita terpaksa berundur, seperti yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi sendiri pada waktu itu mengajak sahabat untuk naik ke arah bukit untuk menyelamatkan keadaan. Contoh, yang penting lalu Nabi panggil, ilayya ya ilayya ya ashabi, begitulah tak silap saya, kata Nabi, datang semua kepada aku, datang pada aku. Rasulullah panggil untuk mencari perlindungan pada waktu itu. Yang penting, dalam satu hadis lain Rasulullah kata, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah diri kamu dari 7 perkara yang mencelakakan. Apa dia? Sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa yang 7 perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah pun bilang, asyirku billah, pertama sudah tentu syirik, wasihru, yang kedua iaitulah perbuatan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, bunuh orang lain, bunuh orang, bukan bunuh diri ni, bunuh orang lain tanpa berdasarkan kepada hukum Allah. Wa aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan berpaling pada hari peperangan, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang terakhir disebut iaitulah dalam bahasa kita menuduh ataupun memfitnah. Dalam ayat ni disebut perkataan muhsanat, yakni perempuan-perempuan. Ini tak boleh, ini bukan, kerana ghalib kebiasaannya fitnah itu disebut oleh seorang lelaki terhadap perempuan. Cuma dunia sekarang terbalik, perempuan yang sebut pada lelaki-lelaki. Serupa je sebenarnya. Dalam zaman Nabi dulu ada seorang sahabat Nabi, dia datang mengadu kepada kepada Rasulullah. Dia bagi tahu isteri dia ni la taruddu yadha lamisin, gitulah lebih kurang. Jadi sementara saya baru tiba-tiba teringat ada satu kesnya yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki, dia datang mengadu, dia kata, ya Rasulullah, inni liyam ra'atan, sesungguhnya aku ni ada seorang isteri, wa hiya la tadfa'u yada lamisin, dia ni jenis tak tolak tangan siapa yang sentuh dia. Nampak tak, dia mengadu. Bahaya kalau ada isteri yang macam ni. La tadfa'u, dalam riwayat yang lain, inna imra'ati la taruddu yada lamisin. Baik, jadi Rasulullah beri pilihan mudah. Jangan buat cerita. Pasal kalau buat cerita, dia kena ada saksi. Kalau tak pasal-pasal, dia jadi sama ada, kalau tak ada saksi, maka dia boleh menjadi fitnah belakang dia yang kena rotan nanti. Jadi cara mudahnya talikha, Rasulullah kata. Kalau begitu, kalau kamu tak ada saksi, cerai je lah. Ialah mana ada suami suka isteri jenis macam tu kan. Qala, dia pun jawab, dia kata, inni uhibbuha, tapi aku terlalu cinta pada dia. Barangkali
isteri dia ni sama ada comel ke ataupun sangat berkhidmat untuk dia dalam makan minum jaga ke, contohnya kan. Qala fastamti' biha, kalau begitu kamu teruskan berseronok dengan dia, maknanya kekal dengan dia, jangan ceraikan dia. Jadi ini antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dosa-dosa besar yang saya sebutkan tadi. Kita nak bukan bincang tentang ni, cuma yang saya nak sebut salah satu dari dosa-dosa besar pada hari kiamat. Kemudian dalam ayat yang lain kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha, lamma nazalat in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini, bila turun ayat Al-Quran, bila jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika 20, maknanya 1 lawan 20, maka Allah mewajibkan kepada mereka agar 20 orang muslim tidak melarikan diri dari 200 orang musuh. Kemudian mula-mula 1 lawan 10, 1 lawan 10. Kemudian Allah pun sebut, itu ayat 65. Allah sambung dalam ayat yang ke-66, Allah pun kata al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan kepada kamu hukum sikit. Wa alima anna fikum dha'fa, kerana Allah tahu bahawa padamu ada kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabirah, jika pasukan kamu ada 100 orang yang bersabar, yaghlibu mi'ataini, maka mereka akan dapat mengalahkan 200. Maknanya 1 lawan 2. Kalau 1 lawan 2, jangan lagi dalam medan peperangan. Jangan pula kita pakai pukal je, nak tumbuk dengan orang pun pakai 1. Jangan tu kan silap-silap kan. Jadi kita bukan bercakap bab berkelahi biasa ni, jangan berkelahilah, jangan bertumbuk. Yang penting ini cerita dalam peperangan. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini, dan jika pasukan kamu ada 1000 orang, yaghlibu alfaini, mereka akan mampu mengalahkan 2000. Sekaligus ayat ini menceritakan kalau kita minta bantuan dari Allah, Allah akan bantu kita. Sama bantu itu pula kita kena faham, sama ada bantu dalam konteks kita akan menang, ataupun kalau kita tak menang pun kita mati, tapi kita tak mendapat pahala mati syahid. Cuma cerita di sini kita kena faham dalam konteks keperluan siasah jugalah, dalam keperluan politik. Jadi yang ini semua bergantung biiznillah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah tutup ayat ini tetap dengan wallahu ma'as sabirin. Bila kita sebut bersabar ni, maknanya selagi boleh bertahanlah. Apa maksud dia? Ayat ini secara keseluruhan, walaupun cerita ni nampak kadar 1 lawan 2 yang sudah diringankan, yang sebelum itu 1 lawan 10, ayat ni nak beritahu pada kita lebih awal lagi, iaitulah tentang kewajipan kita menegakkan Islam, mempertahankan Islam. Jangan kita baca berhenti dengan kadar itu saja, dengan kadar, jangan kita baca tu habis 1 lawan 2 ataupun 1 lawan 10, kat mana kita boleh pusing. Kalau kita pusing pun bukan pusing main-main, pusing itu kena bersyarat. Maknanya tujuan dia adalah tetap untuk memenangkan Islam. Kok mana pun mesti memperjuangkan agama Islam. Baik.
Ini dosa yang ke-20, dosa yang ke-15 seperti yang ditulis dalam buku ini dan tidak dipanjangkan perbincangannya. Seterusnya saya masuk dosa yang ke-16. Dosa yang ke-16 ya. Betul ya? Yang ke-berapa? Yang ke-15, yang ke-16 ada tanda ke situ? 17. Ya, okey. Title dia tak ikut, okey. Betul. Buku saya pun perasan buku tu tak ikut. Ni ada buku yang lain ni ya. Saya tanya, katakan sebuah negara berperang dengan 10 negara bukan Islam. Sedangkan orang Islam tu ada senjata nuklear. Sedangkan kita umat Islam banyak negara Islam, tapi tak ada apa-apa kemudian, tak ada apa-apa senjata yang canggih. Macam ni Ustaz? Baik. Soalannya jelas berkaitan dengan peperangan antara negara. Betul lah. Soalan tu betul lah. Pasal bila sebut peperangan, dia berkaitan dengan, sekali lagi ya, benda yang diisytiharkan oleh kerajaan. Bila sebut diisytiharkan oleh kerajaan, maknanya cerita negara. Semuanya perlu kepada penilaian oleh pihak yang disebut oleh oleh pihak berkuasa kerajaan. Kerana kita masing-masing kita kena mampu tahu kemampuan kita. Kerana peperangan sekarang kalau dalam konteks persenjataan kena ambil juga cerita logik ya. Walaupun iktimat ataupun pergantungan kita, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata, Rasulullah pesan dalam hadis Nabi yang lain, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita ataupun kamu mencari pasal untuk mencari musuh. Jadi dalam konteks tersebut, bukan la tatamannau liqa'al adu ni maknanya kita tak boleh, jangan dibaca tatamannau ni maknanya bercita-cita, kerana perasaan dalam hati itu tetap kena ada untuk menegakkan Islam, memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala secara umum yang kita sebut tadi. Kerana Rasulullah sebut man mata walam yaghzu, siapa mati tapi dia tak pernah berperang, itu cerita dalam hati. Tetapi dalam konteks fizikalnya, Nabi kata jangan kita duduk cari musuh, duduk usik musuh. Tak ada pasal-pasal. Kalau kita tahu kemampuan kita, contohnya lah, contoh kalau kita ni nak lawan dengan US contohnya, nampak jelas kita tidak mampu, maka kita kena ada cara politik dia lah. Kerana dunia ni bukan dia dikawal oleh US semata-mata. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena faham, kena serahkan kepada pihak yang berwajib. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks itu, jika di sana ada ruang-ruang yang boleh dilakukan dalam konteks protes, maka kena buat dalam konteks protes lah. Dia kena ikut tahap dia, kena ikut tahap. Hak mana tak boleh kat sini, ada ruang yang boleh, kena ambil ruang tersebut. Contohnya dalam perkara yang berkaitan dengan isu India, contohnya kan, cerita India bila berlaku penghinaan ke atas Nabi, maka ada ruang yang boleh disampaikan, maka ruang itu mesti diambil oleh pihak yang berwajib, menyatakan bantahan dengan cara siasah yang difahami oleh pihak berkuasa suasana sekarang.
Kita hak di bawah ni banyak benda kita tak faham sebenarnya. Kita nampak, kita pukal, kita main secara umum je. Tapi itu baguslah dalam konteks dalam diri kita, rasa benci, sakit hati, dan rasa kita nak, contohnya kita rasa nak bunuh perempuan tersebut yang hina Nabi itu, dan mereka yang menyokong dia. Kerana kita faham hukum menghina Nabi lebih berat dari hukum mencaci Allah. Hukum mencaci Nabi lebih berat dari hukum mencaci Allah. Kita kena faham benda ni. Ramai orang tertanya-tanya, mudahnya kenapa? Okey, mudahnya hukum mencaci Allah berat, jadi kafir belaka. Dia dengan Allah, jadi apa-apa dia bertaubat, dia syahadah, bila Allah ampun maka dia dengan Allah. Tapi bila dia caci Nabi, dia kena minta halal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena minta halal dengan Nabi. Jadi kalau dia tak minta halal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak mampu, maka darah dia dikira halal. Darah dia dikira halal. Ini patut ada pula perbincangan. Boleh ke orang nak bertindak secara peribadi ataupun mesti melalui itu? Itu perbincangan yang lebih ketat lah. Tapi kita kena ingat kesesuaian Islam ni dia bukan keluar, orang kata macam kita bubur gula lah kata. Bubur gula, ada orang dia perlu sedikit, ada orang dia perlu banyak, ada orang dia letak, ada orang dia tak letak. Contoh dalam masakan nasi lemak. Saya pernah makan nasi lemak kat mana saya tak tahu. Dia orang lupa letak gula ke, ataupun memang dia orang tak letak gula, ataupun dia letak sikit sangat. Tapi kalau di Terengganu, saya orang Terengganu, nasi lemak pun dia berasa manis je, maknanya gula tu ada. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena faham dalam tuntutan keperluan yang berdasarkan kepada penilaian oleh pihak berkuasa, pihak pemerintah, yang mengikut nasihat juga kepada pihak para alim ulama. Bukan kita mudah-mudah nak isytihar perang, orang ada nuklear, kita tak ada, ataupun kita ada nuklear, orang pun ada kan. Kemudian kita satu, mereka ramai. Kita kena ingat juga itu. Ini semuanya berdasarkan kepada kemampuan yang mesti dinilai dengan lebih cerdik oleh pihak yang berwajib. Baik, apapun ada dosa. Sebab itu lepas cerita berkaitan dengan al-firar min az-zahfi ini, dosa yang ke-15, dosa yang ke-16 kita sebut sikit, iaitulah ghasyul imam ar-ra'iyah wa zulmuhu lahum. Dosa ini menyebut pemimpin yang menipu dan menzalimi rakyat. Nampak tak bagaimana Imam Az-Zahabi dia atur? Bagaimana nak jadi pemimpin yang mesti berfikir tentang rakyat. Sekaligus kita fahamlah bila sebut rakyat, berfikir tentang negara. Berfikir tentang negara. Jadi dalam hadis ini, dalam bab ini, dosa yang ke-16, buku tu yang ke berapa? 17. Sini yang ke-16. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara mudahnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kamu kena ingat, kamu semua adalah pemimpin. Dan hadis ni panjang, secara khususnya pemimpin masyarakat secara umum. Dan Imam Az-Zahabi dia mulakan bab ini dengan ayat Al-Quran dari surah Asy-Syura, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Maksud dia, sesungguhnya dosa itu akan dikenakan ke atas orang yang berlaku zalim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimun. Dosa orang yang berlaku zalim.
terhadap orang ramai kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak, yakni bila buat sesuatu tanpa dengan hukum Islam, tanpa dengan Islam, tidak mengambil kira untuk kepentingan Islam dan tidak mahu mengikut undang-undang Islam. Ulaika lahum azabun alim. Mereka ini, orang yang zalim itu, dalam konteks khususnya orang pemimpin yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Dan Imam Az-Zahabi sebut ayat Al-Quran selepas itu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, dan janganlah kamu sekali-kali, yakni secara khusus ayat ini beritahu kepada Nabi secara khusus dan pengajaran kepada kita, jangan kita duduk sangka bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Maaf, saya ulang perkataan orang-orang, pasal di sini disebut orang-orang. Okey, dia tak sebelum kita dah acak kali sebut, orang ni tak perlu diulang ya oleh orang zalim. Yang penting disebut di sini, apa yang mereka lakukan itu, yang mereka duduk seronok dengan kejahatan mereka itu, jangan kita duduk fikir kerana Allah terlupa. Jadi ada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, innama yuakhiruhum, ya, Allah sengaja menangguhkan mereka. Allah sengaja tangguhkan mereka, wa innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Dalam buku kita ni lah Allah sebenarnya innama maknanya kerja Allah, bukan pasal Allah redha pada mereka, tapi ingat ini kerja Allah SWT. Yuakhiruhum, memberi tangguh kepada mereka, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ada dua keadaan, sama ada mereka mati dalam keadaan begitu, ataupun masa mereka nak mati, ataupun selepas mati ketika di hari kiamat. Yang ini kedua-duanya masa tak boleh nak bertaubat dah. Waktu nak mati terbelalak mata, tak boleh nak taubat dah masa tu. Hak di akhirat lagilah. Jadi orang zalim ni dia buat jahat macam mana pun, jangan kita, dia tu cerita lain, hak kita pula ni, jangan kita duk sangka Allah akan biarkan begitu. Allah sengaja muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, di mana di hari akhirat ketika datang di padang mahsyar, datang bergegas-gegas memenuhi panggilan, pasal malaikat panggil suruh berkumpul, dengan mengangkat kepalanya mendongak ke langit, sedang mata mereka tidak berkelip dan hati mereka kosong, terbeliak mata, terlalu takut orang yang duduk buat kezaliman masa kehidupan sekarang. Cuba bayangkanlah itu yang berlaku baru ni. Contohnya kita dengar yang Bush lah, Presiden Bush, perasan dia dalam satu ucapan ketika dia nak bercakap berkaitan dengan anti Rusia, perang di mana, di Ukraine. Kita bukan bercakap hal sokong siapa, bukan begitu ya, tapi lidah dia tiba-tiba dia nak komplain, dia sebut seperti peperangan yang berlaku di Iraq. Jadi dia nak bagi tahu tak betul peperangan tersebut, dia nak bagi tahu benda hak Rusia buat di Ukraine tak betul, tapi dia tak sebut Ukraine. Serangan yang dilakukan di Iraq itu jadi Allah gelincirkan. Lepas tu tersengih-sengih dia dalam nak cuba cover kesilapan yang dia sebut. Nak bagi tahu orang
dia itu sendiri kalau dia tidak bertaubat, dia boleh masuk Islam, dia boleh bertaubat, itu cerita lain. Tapi yang kita nak sebutkan di sini, dia berjaya bunuh ribu orang, cerita di Iraq, cerita di Syria, di mana-mana yang dilakukan. Kadang-kadang kita tengok dia ni tak mati-mati, tak kena, tak ada orang, tapi yang penting itu kerja Allah SWT. Pasal apa? Allah akan kenakan dia ketika di padang mahsyar. Itu secara khusus yang kita baca, kita sebagai pengenalan sahaja, supaya hidup kita orang Islam ni jangan berputus asa. Jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Ada masa kita tak dapat di dunia, tapi di akhirat lebih besar. Tadi saya sambil bawa kereta. Bila saya bawa kereta, muslim-muslimat, bukan saya je, muslim-muslimat pun, kadang-kadang kita tengok tak ke langit, tengok luasnya langit. Bila duduk tengok tadi, saya beritahu jujur, saya sambil duduk bawa kereta tadi, tengok juga ke langit. Masa tu dia makin fikir, luasnya langit. Tapi luasnya langit ni sampai kita tak termampu nak cari. Sampai baru kita pernah dengar baru ni ada satu planet yang cahayanya ribuan tahun cahaya baru sampai kat kita. Maknanya jauh sangat. Itu baru duduk di bawah langit alam dunia. Macam mana luas syurga? Langit tidak akan boleh seluas syurga. Langit tidak boleh seluas syurga. Itu baru langit kita tengok kan. Tengok Allahu Akbar. Untungnya kalau kita dapat masuk syurga. Pasal apa? Masa saya duduk bawa kereta, depan saya ada, tiba-tiba ada sebuah kereta hak saya minat lah, tapi tak mampu beli. Volkswagen Golf, bukan Polo. Saya ada sebutir Polo kecil je. Tak boleh bawa laju pun minat. Allah sedapnya bila dia tekan pergi, tinggal saya saja gitu je. Nak buat macam mana? Umur 52 pun minat juga, tekan lagi, orang kata istilah tekan. Laju. Lepas tu dekat tol ada sebelah tu dari Jerman kan, dia tekan pergi. Allah, nyuk tu faham tu kan, sedapnya pergi tu. Pergi so kata ya Allah ya Tuhanku. Saya tak tahu orang Muslim ke apa, sebab tak nak, kita bukan perlu tengok orang yang bawa. Allah tak bagi atas dunia, tak apalah. Bila tengok langit luas tu kan, dia mari rasa lega, tak apalah. Dalam syurga lagi hebat. Barangkali dia dalam syurga lagi hebat juga dari saya. Kalau dia lagi hebat iman dari saya, amalan kan, Allah bagi dunia dan akhirat. Bukan saya kata nanti saya lebih hebat dari dia, jangan salah faham. Apa pun dalam syurga lagi hebat. Hak benda kita ada sekarang ni tak ada nilai. Macam tak ada nilai. Jadi itulah yang kita nak cakap sekarang dalam bab yang ke-15 dan yang ke-16 dalam buku saya ni, supaya kita sedar tentang kewajipan kita kepada Allah SWT, kepada Islam. Kerana kalaulah ada orang berlaku zalim, berlaku jahat dan kita tidak mampu tolak, tapi kita kena bersabar lillahi ta'ala. Kita tetap kena ada niat untuk mempertahankan Islam, menegakkan kebaikan dan keadilan berdasarkan Islam, kerana Allah janjikan pahala di akhirat lebih hebat. Tak mampu untuk kita buat satu perbandingan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu, jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu wa kullu zalika indana. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada pagi ini, Kau ampunlah dosa kami semua sekali. Dosa yang memang sungguh-sungguh sangat kami lakukannya dan kami lalai kami lakukannya. Dosa yang kami tak sengaja lakukannya dan dosa yang kami sengaja lakukannya, dan kami mengaku semua dosa-dosa itu memang telah kami lakukan. Faghfir lana dhanbana kullahu, diqqahu wa jildahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Maka ampunlah dosa kami semua sekali ya Allah. Dosa yang sehalus-halus sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya.
dosa yang awal, dosa yang akhir, semua dosa-dosa kami, diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang kami lakukan secara terang-terang dan kami sembunyikan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana kami yakin tidak ada satu Tuhan lain yang mampu mengampunkan dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah banyak sangat melakukan dosa, telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kami mengaku jika Engkau tidak ampuni kami, tidak kasihani kami, maka nescaya kami akan tergolong dari kalangan golongan yang rugi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Dan sama-sama sebelum kita keluar masjid, sembahyang dulu 2 rakaat supaya kita dapat pahala umrah. Bukan sekadar pahala solat, dapat bersama-samanya pahala umrah tamah kata Rasulullah yang sempurna lagi sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.